Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu penulisan. Tajuknya iaitu dialog. Terlebih dahulu kita kenali apa yang dikatakan dialog tu. Dialog ada, temu bual ada, temu ramah ada, wawancara pun ada. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Tapi hari ini cikgu nak fokus kepada dialog. Karangan yang berbentuk perbualan. Dialog ni perlu ada soalan dan ada jawapan. Seorang bertanya, seorang lagi menjawab. Dialog biasanya jenis perbualan biasa. Kalau wawancara ni dalam bentuk ilmiah atau penerancangan televisyen. Tapi kita abaikan dulu, cikgu nak fokus kepada hari ini, dialog. Untuk lebih mudah, cikgu bagi dulu satu contoh soalan pada kamu. Kemudian kita akan bincang apa perkara-perkara yang perlu ada dalam dialog ni. Contoh soalan. Kamu dikenaki menemu ramah rakan yang memenangi anugerah olahragawan. Ini soalan yang cukup popular. Dia boleh memenangi anugerah olahragawan, boleh olahragawati, boleh pertandingan bercerita, pertandingan pidato, apa saja. Formatnya lebih kurang saja. Dalam apa pengkarangan, mesti kita termenung sekejap. Apa nak tulis ni? Kita kena tahu apa yang kita nak tulis supaya karangan kita ni cemerlang dan akhirnya mendapat A. Cikgu lebih suka kalau mengajar murid ni, cikgu bagi isi penting. Isi penting ni kita boleh guna untuk apa juga karangan kalau berbentuk dialog. Kalau autobiografi, cikgu dah bagi itu. Karangan autobiografi, isi-isi pentingnya tukar saja. Sama juga hari ni. Dalam isi penting ni, kalau boleh kamu hafal, benda ni kamu akan gunakan. Contoh yang pertama, dalam dialog ni, kita beri salam. Nanti cikgu akan huraikan lagi. Antara yang beri salam. Yang kedua, minta maaf jika mengganggu. Yang ketiga, bertanya khabar. Yang keempat, nyatakan tujuan hadir. Yang kelima, ucapan tahniah. Yang ini perkara-perkara yang perlu ada dalam dialog. Apa-apa pun, kita pergi jumpa seseorang, kita beri salam dulu. Kalau orang Islam, Assalamualaikum. Rakan punya, Waalaikumsalam. Kalau yang bukan Islam, selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Yang kedua, kita mesti minta maaf jika mengganggu. Terutama kalau kita pergi rumah kawan. Kamu nak temu ramah kawan baru menang pertandingan olahragawan ataupun apa sajalah. Minta maaf jika mengganggu. Oh, tidak mengapa. Dia akan jawab begitu contohnya lah. Yang ketiga, kita bertanya khabar dulu. Kita pergi ziarah seseorang. Apa khabar awak sekarang? Nak pula dah lama PKP ni contohnya. Khabar baik. Kalau tak sihat, saya kurang sihat sikit. Sesama ke, demam ke, apa ke, bagi tahu. Okay, yang keempat, orang yang datang tu, nyatakan tujuan hadir. Kenapa kamu hadir kat rumah dia? Kenapa kamu telefon dia untuk ditemu ramah dan sebagainya? Nyatakan tujuan. Itu paling penting. Supaya kawan kamu tu tahu. Oh. Okay, yang kelima, ucap tahniah dulu. Kamu tahu dia dah menang. Kita ucap tahniah. Tahniah kerana awak telah memenangi gelaran olahragawan. Contoh, ucap tahniah. Ada 5 isi penting yang peringkat pertama ni. Nombor seterusnya. Okay. Dalam dialog ni, dia mesti ada soalan. Seorang bertanya dan seorang lagi menjawab. Orang yang datang, dia akan mulakan. Okay. Dalam pada masa yang sama, mungkin orang yang ditanya pun, ada kala dia akan tanya balik semula. Antara soalan ni, kamu kena gunalah kata tanya. Ada 8 kata tanya. Contoh, siapakah, bilakah, di manakah, bagaimanakah, apakah, mengapakah, berapakah. Soalan kamu ni ikut situasi. Nanti juga akan bagi dalam bentuk contoh karangan, nanti kita akan guna. Masa bila kita nak guna siapakah, bilakah, di manakah, bagaimanakah, apakah, dan sebagainya. Okay, mesti ada soalan. Sebab maksud dialog tadi, seorang bertanya, seorang jawab. Seterusnya, dah habis bertanya, kita macam nak tutup lah. Dalam karangan, dia mesti ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Sama juga surat kiriman tidak rasmi, surat rasmi dan sebagainya. Dalam dialog pun mesti ada penutupnya. Seterusnya, kita dah tahu dia ni minat dan sukan. Okey, harapan dalam bidang diceburi. Kamu boleh tanya dia, apakah harapan kamu dalam bidang yang diceburi ini? Boleh kata satu hari nanti saya akan menggantikan Usain Bolt. Saya akan pecah rekod Usain Bolt ke dan sebagainya lah. Okay, yang ke-8, terima kasih sudi berbual. Kita ni ada adab orang Malaysia, terutama orang Melayu. Orang dah sudi berbual dengan kita dan sebagainya. Terima kasih sudi berbual. Orang yang dah cakap terima kasih, orang yang dengar tu pula sama-sama. Okey. Dan yang ke-9, akhir sekali. Okey, jumpa lagi. Okey. Kita harap satu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Yang itu adalah
9 isi penting yang perlu ada dalam karangan dialog. Kalau boleh kamu hafal 9 ni, kamu boleh guna nanti. Sekarang kita pergi ke contoh karangan dialog. Yang ini cikgu bagi pendahuluan untuk kamu. Okey, contoh nama dia. Dalam menuliskan karangan dialog, mesti ada 2 titik bertindih tu. Murad ke tak kisahlah. Nama kamu dengan nama kawan kamu. Okey, contoh. Murad kata, Assalamualaikum. Mesti tanda noktah. Salih ni jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu Murad, yang tu tadi beri salam, ingat? Yang pertama beri salam. Yang kedua, Murad kata, minta maaf jika mengganggu. Oh, tidak. Gunakan kata seru. Oh, tidak mesti ada tanda seru. Saya hanya baca buku cerita. Murad pula ulang balik semula. Apa khabar awak sekarang? Salih kata je, Alhamdulillah, sihat. Bertanya khabar. Okey, yang keempat, ni si penting keempat. Murad kata, sebenarnya saya hadir untuk berbual tentang kejayaan awak memenangi gelaran olaragawan. Dia nyatakan tujuan dia hadir. Oh, begitu maksud awak. Boleh saja. Silakan. Tengok dia kata silakan. Jadi yang cikgu begini sampai kat sini saja. Jadi kamu mewakili Murad, kamu boleh tukar nama kamu dengan kawan kamu. Apa kamu nak tanya pada kawan ni? Bila kawan dah menang olaragawan, okey, kamu gunakan kata tanya tadi. Yang pertama, paling tidak kamu cari 5 soalan untuk mendapatkan isi. Antaranya kamu boleh tanya, siapa yang melatih dia? Sehingga menang gelaran olaragawan. Yang kedua, dia berlatih di mana? Pukul berapa dia berlatih? Hari apa dia berlatih? Dan berapa banyak pingat yang dimenangi? Kamu boleh tanya apa saja. Okey. Gunakan kata tanya untuk mengetahui kenapa dia ni boleh menang sampai dapat gelaran olaragawan. Okey, itu saja cikgu bagi sampai sini pendahuluan dan dah sampai nyatakan tujuan kamu hadir, dah ucap tahniah dan sebagainya. Kemudian kamu hanya letakkan soalan-soalan dan kamu juga jawab. Biasanya dialog kita tanya, kita jawablah dalam karangan. Dan akhir sekali kamu letakkan penutup tadi. Cikgu dah beritahu harapan, lepas tu terima kasih ditemu bual, kemudian jumpa lagi. InsyaAllah itu dah lengkap karangan kamu untuk buat dialog. Untuk menguji kepahaman kamu, kamu kena sambung karangan dialog yang cikgu dah bagi tadi. Kalau dah mahir kamu tanya kawan tentang olaragawan, kamu boleh reka soalan ataupun tengok dalam buku contoh karangan, apa karangan dialog, apa contoh soalannya. Sama je. Kalau dia kata kamu dikenaki menemu ramah rakan kamu yang baru memenangi pertandingan bercerita secara online sebab PKP ni, pun sama juga. Okay, cuma format dia ada beza sikit saja. Kalau tadi olaragawan, di mana dia berlatih. Kalau pertandingan bercerita, dia ada tempat berlatih juga. Berlatih di rumah. Siapa melatih ni? Kalau olaragawan, ada jurulatih, ada guru dia, ada bapa dia. Sama juga pertandingan bercerita. Siapa yang melatih? Sama je, okey? Ubah sedikit saja. Itu selalu ingatkan murid ataupun pelajar dan sebagainya. Dalam kita buat latihan apa saja, mesti kita buat sembang. Pertama, ejaan, tanda baca, ibarat, supaya bahasa dan sebagainya. Kalau takut ada kecuaian. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini.